الصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قنوت نازلة. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب
اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Hai sekalian sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dirahmati Allah, yang dirindui baginda Nabi SAW, kita rafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadrat Allah, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pujian yang terlebih agung untuk kita rafakkan kepada Allah melainkan dengan satu ucapan Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Di atas kerahmatan dan kenikmatan kita dihidupkan lagi pada hari ini untuk sama-sama kita menajui satu amanah yang telah pun ditinggalkan oleh baginda SAW kepada kita, iaitu dua amanah yang baginda tinggalkan, Al-Quran dan As-Sunnah, yang kita pikul, yang kita tanggung serta kita taat. InsyaAllah ta'ala pagi ini dengan izin daripada Allah kita akan menyambung perbincangan kita daripada kitab tafsir surah Al-Ma'idah. InsyaAllah kita akan masuk ayat yang ketiga daripada surah Al-Ma'idah ataupun surah hidangan. Kita baca dulu nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihah
وَمَا أَكَلَ السُّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sadaqallahul azim. Dua ayat dia pun panjang. Nah, kita tengok dua ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Maidah, sebelum kita melangkah untuk lebih jauh lagi, kena hunduk buang setapak dua ke belakang, memperingati diri sendiri terutamanya dan seterusnya untuk muzakarah kita bersama, yang mana surah Al-Maidah di dalam susunan Al-Quran dia adalah surah yang kelima selepas daripada surah An-Nisa. Dan seperti mana yang sama-sama kita perbincangkan pada minggu yang lalu, surah Al-Maidah ini bermaksud hidangan yang akan diceritakan pada ayat-ayat yang akan datang tentang hidangan yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan surah Al-Maidah ini memfokuskan tentang tiga kumpulan manusia yang paling ingkar kepada Allah Ta'ala, yakni Yahudi, Nasrani dan munafik, yang mana yang akan diperbincangkan secara terperinci, dan termasuklah perbincangan tentang syirik, iaitu syirik yang mana terbagi kepada dua, syirik amali dan syirik i'tiqadi. Yang mana kita tahu orang yang melakukan syirik amali, yang mana yang mengharamkan sesuatu yang halal diharamkan, itu dinamakan syirik amali. Dan syirik i'tiqadi yang selalu kita jumpa, yang menuhankan ataupun bergantung harap sepenuhnya kepada makhluk, yakni selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah pun kita sama-sama perbincangkan pada ayat yang telah lalu tentang makanan yang dihalalkan, yang boleh kita makan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut An'am, binatang, dia ternakan yang berkaki empat. Yang tu dia bagi makan. Yang kamu bela secara jinak, yang muhilli said, dan dia kata bukan yang kamu buru ketika mana kamu dalam ihram. Kemudian yang tak halalnya makan apa dia? Hadyu mahillah. Ingat balik hadyu tu apa? Yang telah pun dicap ataupun ditempah untuk dijadikan binatang kurban. Mahillah tu yang dikalungkan, yang dipakaikan subang. Binatang ni kami nak buat korban, jangan jual dah kat siapa. Kalau jual haram. Kalau makan haram sebab dah dia ditempah. Tu hadyu mahillah. Dan hari ni bersama-sama kita, Allah Ta'ala nak cerita dekat kita apa yang haram. Habis dah cerita pasal yang halal. Ni apa yang diharamkan. Di antara makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah pun Allah Ta'ala cerita satu persatu dan dihuraikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut minggu lalu. Surah Al-Maidah ini diturunkan di mana?
Madinah. Surah ini surah dibangsakan Madani. Ingat kan? Tapi ayat yang ketiga, Mekah. Dia diturunkan di Mekah. Saya kata, itu janji saya. Saya kata, kenapa 1, 2 di Madinah, 3, 4 di Mekah, kemudian patah balik ke Madinah? Nak panggil Maki ke nak panggil Madani ke? Okey. Kalau ditanya, surah Maidah ni memang surah Madani. Sebab dia diturunkan selepas Nabi pindah pergi ke Madinah. Walaupun ada ayat ketiga, keempat ni turun dia di Mekah, tapi dia tetap dipanggil surah Madani. Surah Madani. Pasal apa dia turun sikit-sikit? Memang ayat Al-Quran turun secara sedikit-sedikit, mengambil masa selama 23 tahun untuk sempurna penurunannya. Dan begitu kita tengok, kedudukan dia di dalam Al-Quran bukan disusun mengikut tarikh turun bila. Contoh ayat yang paling awal sekali surah apa? Al-Fatihah. Adakah Fatihah itu turun, surah yang pertama diturunkan? Tidak. Surah pertama diturunkan ialah surah Iqra', surah Alaq. Duduk dalam juzuk Amma tu. Awal tak letak dia awal. Kenapa tak letak dia di permukaan surah? Sebab dia yang turun mula-mula dulu. Baik. Bila ditanya sedemikian, kata Nabi SAW, aku selalu bertadarus dengan Jibril. Allah Ta'ala akan memerintah kepada Jibril. Surah ni letak dekat sini. Surah ni letak dekat sini. Ayat hak turun kemudian, mai letak dekat tengah. Ayat hak yang turun awal, letak dekat hujung. Ni semua siapa yang tukang letak? Allah yang meletakkan. Melalui perbincangan Rasulullah dengan Jibril dan gerak hati Rasulullah bersetuju dengan kedudukan surah-surah yang tidak teratur mengikut tarikh penurunannya. Dan ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah ini, dia ayat terakhir diturunkan. Ayat terakhir diturunkan. Kata sebahagian ulama mufassirin, ayat ni ayat terakhir diturunkan. Awak tak letak last sekali. Dia letak last sekali surah An-Nas. Tidak. Awak tak letak last sekali. Jangan tanya. Tak kerti jawab. Pasal Rasulullah, dia nanti kata, Jibril meletakkan sedemikian. Maka siapalah aku untuk melawan. Dan Jibril, dia takkan kata satu-satu benda kecuali dengan gerak perintah daripada Allah. Habis nak tanya Allah kah? Nak? Maka kita sebagai hamba Allah, sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh. Aku dengar dan aku taat. Tak usahlah tanya banyak-banyak. Masalah hak yang ada pun tak selesai, jangan duk cari masalah. Hak yang dah Allah selesaikan. Okey. Yang mana ayat yang ketiga Allah Ta'ala sebut, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan ke atas kamu makan maitah, bangkai, wadam, darah, walahmul khinzir, daging babi. Saya sebut babi, saya tak sebut khinzir. Arab dah sebut khinzir, saya terjemahkan kepada babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih yang lain daripada kerana Allah, wal munkhaniqah, dan yang mati dicekik, wal mauqudhah, dan yang mati dipukul, wal mutaraddiyah, dan yang mati jatuh dari atas, wan natihah, dan yang mati ditanduk, wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum, dan dia kata ditokok, digigit, digigit binatang buas, illa dia apa? Illa ma zakkaitum, kecuali barang yang kamu sempat sembelih. Dan lagi disebut di sini, dia kata wa ma dzubiha 'alan nusub, dan binatang yang disembelih atas nusub. Kita akan cerita satu-satu. Wa an taqtasimu bil azlam, dan yang diharamkan ke atas kamu di atas azlam.
Telek nasib. Zalikum fisq. Yang demikian itu ialah fasik, kerosakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cuba menguraikan satu persatu. Di sini lebih kurang 9-10 benda yang Allah Taala khaskan haram kita makan. Allah khaskan haram kita makan dengan perbincangan para ulama melalui ilmu yang diperolehi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Jibril alaihi salam. Kata Allah Taala, hurrimat, datangkan dengan fi'il madhi bina majhul. Diharamkan ke atas kamu. Kamu ni siapa? Manusia lah. Ayat ni turun dekat manusia. Bukan turun dekat binatang. Dan dikhaskan untuk orang-orang Islam yang beriman. Sebab ada manusia yang tak Islam dan tak beriman. Dia balun saja makan binatang-binatang yang telah pun Allah Ta'ala sebut. Tetapi manusia yang Islam yang beriman haram. Jangan makan. Apa dia? Yang pertama dia kata, alaikumul maitah. Ke atas kamu bangkai. Apa dia definisi bangkai? Ataupun yang dimaksudkan dengan kata-kata bangkai itu, iaitu satu-satu binatang yang mati belum sempat disembelih. Satu-satu binatang yang mati belum sempat disembelih, maka kata Allah Ta'ala, haram. Diharamkan makan. Sebab binatang yang mati belum sempat disembelih, darah yang ada dalam badan dia terus menjadi sebati dengan jasad dia, dengan dagingnya, maka ia akan bercampur daging dan darah. Dia menghasilkan bakteria. Tak baik untuk kesihatan. Mudarat pada kesihatan. Dengan sebab tu Allah tak bagi makan. Jangan buat macam mana pun yang dikatakan bangkai, maka tak boleh makan. Yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih, itu dinamakan bangkai. Kecuali kata Nabi SAW, uhillat lana maitatani al-hut wal jarad. Kata Nabi SAW, dihalalkan bagi kita semua orang Islam yang beriman, iaitu maitatani, 2 jenis bangkai yang halal. Yang lain semua haram. Apa jenis bangkai semua haram, tapi 2 jenis bangkai yang halal kita makan. Al-hut, kata baginda Nabi SAW, sebarang jenis ikan. Huts. Dia tak sebut samak. Dia sebut huts. Sebarang jenis ikan wal jarad dan belalang. Kalaulah jumpa bangkai belalang dah mati, boleh makan? Boleh makan. Boleh makan. Ikan, kalaulah kata ikannya bangkai tak boleh makan, kita yang suka makan ikan kering tu, jenuh nak pergi tangkap ikan, nak naik sembelih mai. Hak yang duk bergerak tu jenuh melambung. Kan? Tapi Allah tahu, Allah Maha tahu tentang kepayahan kita nak pergi tangkap binatang tu hidup-hidup. Sebab ikan ialah sejenis binatang yang cepat mati bila tak kena ayak. Tapi ada juga ikan yang lambat mati. Macam contoh ikan haruan. Ikan haruan, ikan keli. Dia ambil masa jugalah. Dia ambil masa juga dia nak mati. Ikan belacak. Ikan belacak boleh makan tak? Boleh. Boleh makan. Yang kita tak makan tu kita yang menghalang diri kita ataupun menghadkan diri kita, atau mungkin kita tak boleh makan. Selain daripada 2 jenis bangkai ini haram. Haram dimakan. Hanya 2 jenis sahaja yang halal dimakan walaupun dah mati. Okey. Biasanya belalang ni kat tempat kita kurang, sebab kalau orang ada bendang, banyaklah belalang. Di Mekah dia ada satu-satu musim. Dia nanti main belalang banyak. Sampai berketil-ketil, berbulu-bulu. Kalaulah kita ambil
Yang dah mati dah, nak balik buat goreng kunyit. Boleh tak? Boleh. Walaupun dia bangkai. Boleh dimakan daging dia. Sedap, dia kata daging belalang macam udang. Nah, cubalah benda tu benda halal. Kita ni geli geleman dengan sebab kita bayangkan sebelum dia jadi belalang dia apa? Dia ulat. Nah? Sebelum dia jadi belalang dia ulat. Bila dah tanggal dia punya kaki tangan dia tu, nampaklah body dia tu memang ulat pun, kan? Tapi dia halal. Nak dia boleh dimakan walaupun selepas dia mati beberapa hari. Kalaulah kata ikan pula tak boleh makan. Susah tak kau rasa? Ikan kering tu, nah? Lagi latuk pada bangkai tu, nah? Jadi kata Rasulullah, semua tak boleh, dua jenis bangkai tu boleh. Dan kemudian Rasulullah meneruskan perbincangan daripada firman Allah Ta'ala. Benda yang kedua yang diharamkan, wadam. Bukan dam ulak tu, bukan dam haji tu. Dam di sini darah. Nah? Darah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW, yang mana kata Nabi, tulis dah sikit kat situ, nah. Darah ni darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Bukan yang membeku. Nah, dan di antara darah yang mengalir yang bukan melekat pada daging. Makna dia saja kita tuang darah tu atau kita minum, kita tahan ada titik-titik darah tu kita minum, haram. Tak boleh. Tapi daging, daging korban, daging lembu kita beli. Kadang bila kita letak dia sementara kita nak masak, dia mengeluarkan darah kan? Darah yang banyak. Yang tak halal tu darah yang keluar tu. Tapi dalam dia tu lagi kita biar lagi keluar, betul tak? Sementara darah yang melekat di dalam daging tu halal dimakan. Tidak mengapa. Ataupun darah yang terlekat di tulang rengkung ikan. Kan ikan punya kepala. Ikan punya kepala, kepala punya ikan. Di rengkung dia ni kan kat sini. Ada darah beku. Jenuh juga kita nak korek kan. Kadang-kadang masih ada kesan sikit-sikit lagi. Boleh dimakan. Boleh dimakan. Dia dah melekat. Kalaulah kata kita nak tunggu bagi habis darah. Hang bila nak goreng sat tunggu. Tengok darah duk keluar lagi. Tengok darah duk keluar lagi. Jenuh tunggu. Dia akan terus mengalir darah dia. Maka ini dihalalkan makan. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amad damani, dan adapun darah damani. Ada dua jenis darah yang halal dimakan. Tadi bangkai dua jenis, maitatan kata Nabi. Dua jenis bangkai. Tapi kalau darah mada, damani. Apa damani? Dua jenis darah yang boleh makan. Oh, rupanya boleh makan darah. Apa dia? Yang darah yang pertama, fal kabad. Allahumma salli alaihi wasallam. Fal kabad. Kabad ni bukan meriam kabad tu. Kabad ni hati. Hati. Bukan hati manusia. Hati binatang yang halal dimakan dagingnya. Kabad ni, hati tu memang dijadikan daripada darah. Kita basuh hati ayam, cuba kita letak tengok. Kan? Darah punya banyak. Dia tu sebenarnya darah beku. Allah ciptakan hati daripada darah yang beku, bukan darah yang cair. Satu lagi, wat-tuhal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhal ni apa dia? Limpa. Limpa. Saya yang ni buta perut sikit,
antara limpa dengan jantung hati tu tak apa nak kerti sangat. Nah, limpa ni yang mana? Kalau dalam ayam lah. Contoh ayam lah. Binatang yang selalu kita jumpa. Hati tu tahulah kan. Hak limpa ayam ni yang mana satu? Yang bentuk 3 segi tu kah? Yang tu jantung. So limpa yang mana? Hak yang ada makanan dalam dia tu pedai. Yang tu pedai. Limpa dengan jantung ni sama tak? Tak sama. Hati dengan jantung? Hati dengan jantung sama. Jadi limpa tu hak yang tu lah kot. Yang bulat sikit. Kita akan belah dalam dia. Dalam dia ada darah beku sikit. Betul tak? Yang tu limpa. No? Tu saya kata saya buta perut sikit kalau bab ni. No? Okey. Tapi Nabi sebut 2 jenis darah ni yang boleh makan. Benda yang beku, darah yang beku yang tak mengalir, kamu boleh makan, iaitu al-kabad wa tahal. Hati dan juga limpa. Maka makanlah. Dan jangan tunggu sampai darah tu kering. Pasal apa? Kalau tunggu dia takkan kering. Dia akan terus keluar. Sebab dia daripada darah yang membeku. Okey. Lagi satu, ikan yang paling besar hati dia. Ikan apa? Ikan pari. Kan? Sampai ada jual kan? Hati pari. Orang buat gulai kan? Orang masak sedap lemak. Hanya sikit lah. No? Itu kalau kata ikan pari, hanya kalau kita punya hati tak tahu macam mana. Bukan kata hanya busuk. No? Busuk hati. Okey. Dan dianya kata Nabi SAW, boleh kamu makan secara kering ataupun secara basah. Ini dimasak ataupun tunggu bagi dia kering, buat kering. Boleh untuk nak jadikan makanan. Itu halal. Kan tadi dia dam tak boleh haram kan? Ada yang boleh. Bangkai tak boleh haram kan? Tapi ada yang boleh. Nah, itu dikatakan perbincangan Rasulullah dengan Jibril. Kemudian lepas dam, Allah Ta'ala sebut walahmul khinzir. Apa dia lahmul khinzir? Daging babi. Asal sebut saja babi, orang kata kita maki. Asal sebut saja babi, orang kata kita mencarut. Dah, nama dia dah yang tu. Okey? Jangan marah. Salah apa depan Quran duk kata babi? Dah datang tu. Nah? Kita tak maki siapa-siapa, kita tak carut siapa-siapa. Kita sekadar menafsirkan benda yang benar. Allah pun sebut. Nah? Kalaulah dikatakan lahmul khinzir ni, dia tak ada syarat 2 jari. Macam tadi, bangkai ada 2 boleh, darah ada 2 boleh, yang ni semua tak boleh. Apa yang terdapat pada babi, sama ada kulitnya kah, biji mata dia kah, hati dia kah, domoi dia kah, ekor dia kah, kuku dia kah, bulu dia kah, apa juga yang terdapat pada dia haram. Termasuklah anak dia yang dia menikah dengan kambing. Contoh, dia kahwin dengan kambing. Kambing tu beranak, keluar anak kambing. Tak keluar anak babi. Nak panggil nama apa? Kambing. Haram tak? Haram. Sebab terhasil daripada mani babi. Tak kira kalau dia menikah dengan siapa pun. Kalau kata dia menikah dengan kucing, maka anak kucing tu juga jadi haram. Jadi apa? Hubi. Memang tak boleh. Dia kata apa juga yang ada pada dia, semuanya haram. Bukan ada syarat-syarat yang boleh. Kemudian Allah sebut lagi wa ma uhilla li ghairillahi bih. Apa dia? Dan dia kata barang yang disembelih kerana yang lain daripada nama Allah. Apakah yang dimaksud di sini wa ma uhilla li ghairihi? Benda ni yang disembelih bukan kerana Allah, tapi dia sembelih binatang ni
dengan sebab nak jamu, nak puja. Nak puja. Contoh, dia pi jumpa bomo. Bomo tu pesan, suruh bawa main pulut kuning, ayam golek. Dia sembelih binatang tu dengan nama Allah. Suruh orang Islam sembelih dengan menggunakan nama Allah. Dan dah tentulah dia pun Islam. Tetapi tujuan dia. Tujuan dia sembelih binatang tu adalah untuk puja. Maka daging, walaupun daging tu daging halal, disembelih dengan menggunakan nama Allah, dia tetap jadi haram. Kerana dia kata, uhilla li ghairillahi bih, yang mana yang diniatkan untuk lain, untuk jamu, dijamu pada jin, dijamu pada syaitan, maka tak boleh dimakan. Walaupun orang kata begini, okey, ada bangsa asing, dia buka satu syarikat, jadi dia pun buat kenduri. Dia buat kenduri, dia suruh orang Islam masak. Orang Islam masak, tapi makanan yang dimasak tu dia nak buat persembahan untuk makhluk dia, untuk jin dia, kemudian dia akan bagi kita makan. Kita ni pilih tunggu, lepas habis upacara, dia bagi kita makan. Ya abang, dia kata, ni orang Islam masak, dia suruh sekian-sekian. Kita kenal orang Islam tu. Dia memang masak, dia pandai masak, dia tu pun akui. Tetapi, kerja buat dia, atas tujuan kau tu dia dah pergi puja dulu. Dia pergi puja dulu, kemudian baru habis dia semayang, baru dia bagi kita makan. Halal tak? Haram. Tetapi, andainya dia bagi kita makan, makanlah, ni kenduri dia buat. Dia bagi orang Muslim masak, dia kata makanlah. Dia tak peduli pun. Boleh? Balon lah. Boleh. Tengok pada keadaan. Kemudian, kata Allah lagi, wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Binatang yang mati, binatang tu binatang halal dimakan, yang mati dengan sebab tercekik. Yang ni saya cerita dah minggu lepas. Tercekik ataupun terbelit. Terbelit tali. Terbelit tali di leher dia. Mungkin dia nak lari daripada binatang ke. Ataupun kita dah simpul ikat dia. Lepas tu dia belit. Tercekik di leher dia. Menyebabkan dia mati tercekik. Jadi kita ni sayang besarnya kambing dan kuning. Biasanya binatang yang mati tercekik ni, kambing. Kambing dia paling pasal, kambing dengan lembu, kambing ni dia buah sikit. Tahu pasal apa dia buah? Dia tak suka makan rumput yang merapat di tanah ni. Dia suka makan daun yang diranting. Saya tahulah saya berbesar jadi pengembala. Dia kan lagi tak cukup 44 jenis daun dia tak nak balik. Dia kita heret dia nanti berat 4 kaki. Ni dia makan lagi sampai makan. Dia tak telan, dia nak simpan lah tepi-tepi ni. Saat ni dia nak esok pula ingat senang ke. Okay, dia simpan ni makan malam ni, sarapan esok pagi. Sementara dia ni nak lepas aku ingat senang. Sebab tu dia suka merayang. Nak merayang pergi mana? Rumput punya berlama. Dah dia tak beli, dia nak merayang. Lagi dia suka makan pokok bunga orang. Dia paling suka. Lepas tu kita ni tak mau bagi dia makan pokok orang. Kita ikat lah. Mungkin kita nak balik ke kan. Kita ikat dia. Ikat tu dia nak pi juga. Dia tak mau hak yang ada. Dia duduk tu dalam lautan rumput. Dia takkan makan. Dia nak yang ada di atas-atas tu. Sebab tu Nabi Musa alaihi salam sentiasa di tangan dia ada kayu. Kan waktu dia naik ke Tur Sina, Allah Ta'ala tanya dia, di tangan apa dia Musa? Kata dia tongkat. Hang buat apa? Hang tak laratkan sangat? Tak, dia kata. Bila mana kambing aku nak makan,
ranting tu tinggi, aku nanti kaitlah dengan tongkat ni bagi dia makan. Bagi kambing tu makan, dia suka makan ranting. Dia suka makan daun yang berada di ranting-ranting pokok. Itu sifat dia. Dan di antara penyebab dia terbelit. Kalau kita ikat dia, dia akan terbelit lah. Naik kot lain, turun kot lain, kan? Terbelit. Terbelit dia akan mati. Bila mati tu hang sayang lagu mana pun, tak boleh dimakan sebab dia binatang yang Allah Ta'ala sebut wal munkhaniqah. Binatang yang mati secara tercekik ataupun terbelit. Tidak kadang sangat kat kambing tu, hang makan pokok aku baru tanam dia, cekik dia mati. Pun tak boleh. Kemudian Allah sebut lagi apa dia? Yang keenam, wal mauquzah. Wal mauquzah. Apa dia disebut yang mauquzah ni? Yang dipukul hingga mati. Pukul dia sampai dia mati. Marah sungguh. Marah sungguh. Pukul dia sampai dia mati. Lo mati. Kesian kan hang tu. Daging mahal tu. Kan? Ambil makan. Tak boleh. Haram. Binatang yang dipukul. Tak, siapa yang sebut macam ni? Zaman jahiliah dulu, mereka bila marah kepada binatang, mereka nanti pukul. Hukum binatang tu sampai mati. Lepas tu mereka akan makan. Itu yang turun mai ayat ni. Mereka satu-satu binatang mereka di antara yang mereka suka pukul unta. Mereka akan pukul unta tu sampai mati. Katok leher dia. Sampai mati. Lepas tu dia berhenti makan. Jahat dia buat. Kemudian yang seterusnya. Wal mutaraddiyah. Wal mutaraddiyah. Apa dia mutaraddiyah ni? Binatang yang jatuh daripada tempat tinggi. Dimakan di atas bukit tu. Orang tengok tak orang bela kambing. Dia naik sampai ke atas gunung tu. Kalau tidak, saya Datina Asma binti Abu Bakar. Macam mana boleh nak naik Jabal Sur, hantar makanan dekat ayahanda dia dengan Rasulullah SAW. Bawa kambing lah. Yang di bawah ni perapat punya banyak. Hang gagah nak kerabat atas pasal apa? Dia memang suka naik atas. Itu sifat kambing. Baik, kalau dia duduk di atas, tergelincang kaki dia. Jatuh, mati. Kalau kita mengembara di pergunungan Jordan, kita nanti nampak gemuk-gemuk binatang-binatang ni kambing-kambing ni. Dia memang tu sampai ada sebut kambing gurun, dia duduk di gurun. Kambing yang panjat pokok, pandai pula tu panjat pokok. Pandai macam mana dia punya cengkap, padahal kuku dia tu merapat je. Tu Allah Ta'ala bagi. Maka Allah Ta'ala sebutlah, kalau kata dia jatuh, dia mati, boleh makan tak? Maka tak boleh dimakan kerana dagingnya nama daging mutaraddiyah. Kemudian seterusnya yang ke-8, wan natihah. Wan natihah. Iaitu yang mati dengan sebab ditanduk. Kita boleh letak natihah ni dilanggar kereta. Minggu lepas saya huraikan sikit kan. Dilanggar kereta. Ataupun ditanduk. Bergaduh sama-sama sendiri. Lawan tanduk, hang tanduk aku tanduk hang tanduk aku. Tercucuk tanduk kawan tu ke perut dia. Mati dia dengan sebab ditanduk. Maka kita yang berakal ni haram ambil daging dia untuk makan. Ataupun dia dilanggar. Binatang itu dilanggar maka haram dimakan. Allah sebut lagi wa ma akala subuh. Dia kata dan dia kata benda yang digigit binatang buas. Akala subuh yang digigit oleh binatang buas illa ma zakaitum, kecuali dia ada pengecualian dia. Binatang yang disembelih atas nusuk. Okey, baik. Kita tengok ceritanya macam ni. Binatang tu kena gigit. Contoh, ini saya contoh dalam minggu lepas. Dia kena gigit dengan anjing. Bila dia gigit dengan anjing, dia duk ham. Kita pun pergi sembelih dia. Ketika mana kita sembelih dia, sebelum dia mati dengan sebab digigit anjing, boleh tak makan?
Boleh tu dia kata ila akala illa ma zakaitum. Kecuali ada pengecualiannya, dibolehkan apabila kamu sempat sembelih dia. Katalah dia kena langgar dengan kereta, masih lagi bernafas, kita sembelih cepat-cepat, boleh. Dia jatuh daripada tempat tinggi, patah riuk kaki dia tapi masih bernafas, sembelih. Boleh tak? Boleh. Selagi dia tak mati dengan sebab-sebab yang kita baca tadi. Kita sempat lagi sembelih dia, maka boleh kita makan. Sebab apa? Sebab apa? Saya dah cerita dah saat-saat. Dengan sebab dia tak jadi bangkai lagi. Nah, apabila dia dah menjadi bangkai, maka darah dalam tubuh dia akan terperangkap dalam jasad dan daging dia. Yang tu yang Allah Ta'ala tak bagi. Kemudian kata Allah lagi, wa ma dzubiha 'alan nusub. Dan yang mana disebut oleh Allah Ta'ala ni, wa ma dzubiha 'alan nusub ni binatang yang diburu oleh binatang buruan kamu. InsyaAllah dia akan cerita. Saya nak cerita panjang, saya langkau sikit, saya cerita lain. Allah Ta'ala sebut di sini, dia kata Zubih ala nusub ni yang mana dijadikan untuk penyembahan berhala. Macam saya sebut, yang puja dewa tadi. Dulu kala, lah ni wallahualam, masih ada ataupun tidak, mungkin ada di bahagian-bahagian tempat yang masih mengamalkan tentang puja, sembelih sekok kambing, sembelih lembu, sembelih kerbau, pergi letak pada mana-mana bahagian, lalu buat pujaan. Kemudian dah habis selesai, diambil dagingnya, dimakan sebab dimasak dengan elok. Dulu kala, okey, zaman ingatlah, nak kata kecil sangat pun tak kecil sangat lah, besar juga lah. Mereka nanti masak yang gulai ayam dengan pulut kuning. Nak kenuri tu kan? Jamu tok nenek. Kita tak dibenarkan lagi makan selagi tak tahulah ada upacara. Kan? Lepas tu dia letak di atas para tu. Jangan siapa kacau lagi. Kemudian bila selesai kita tunggu bila nak dapat makan. Bila selesai, kita tak boleh makan dah. Hak tadi tak boleh makan lagi. Rupanya dia zubiha ala nusuk. Tapi kita jahil. Kita memang duk tunggu pulut kuning tu lah nak makan dengan gulai ayam tu. Ayam tu, walaupun halal, daging dia dimakan, dimasak dengan sempurna, disembelih dengan kalimah Allah oleh orang Islam, tetapi atas niat nusuk. Rupanya ada penyembahan. Kita kata apa penyembahan? Pemberian kah? No? Dia nanti kata apa? Tak, tunggu tok nenek main turun. Mana hari kita duk tunggu tering tengok atas para. Mana tok nenek tak main-main lagi? Main dah lagi. Main dah lagi. Nak main dah. Lepas tu sekali dia kata, makan. Oh, boleh makan. Andai pernah kita termakan. Dia kata, waktu dulu ni penuh dengan jahil. Kita bergelumang dengan jahil. Lapang pun lapar. Tak ada apa nak makan. Tunggu kenuri kenara kan. Kenuri sehari, kenara seminggu. Kan? Duk tunggu hak tu lah kalau boleh ada. Dapat apa-apa punya duk tunggu nak makan. Lepas tu, dia ada pula buat jenis pulut putih dengan pulut kuning. Benda tu sebenarnya benda halal dimakan. Tapi oleh kerana dia ni dibuat atas nusuk, atas penyembahan. Dia nak persembahkan dekat tok nenek. Tok nenek tu lah jin. Mana ada tok nenek mati nak patah balik main makan pulut kuning dengan gulai ayam. Aduh lah penat no. Jin. Haram dimakan. Kemudian kata Allah lagi, wa antastaqsimu bil azlam. Apa yang lagi diharam, iaitu kamu tastaqsimu bil azlam,
kamu memeriksa ataupun menelek nasib dengan azlam ni undi. Azlam ni maksud undi. Maknanya ni cerita zaman jahiliah dulu. Depa bila nak buat satu-satu benda, depa akan telek nasib. Pergi jumpa orang-orang alim di kalangan mereka. Boleh tak kami ni nak buat begini, begini, begini. Hari ni pun masih ada puak-puak jahiliah, puak-puak kafir yang, lagi orang marah pula kata kafir no, yang melakukan perbuatan seperti ini, nak menikah anak, pergi tengok Ustaz tarikh bila yang sesuai. Kali Ustaz tarikh lahir anak si pengantin perempuan dengan tarikh lahir pengantin lelaki. Eja pula campur-campur tengok macam mana. Ini azlam nama dia. Menelek nasib. Tak sesuai. Tarikh ni tak sesuai. Ni tak sesuai. Ini dipanggil azlam. Okey, zaman jahiliah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Orang-orang Arab ni bila depa nak buat satu tindakan, depa nanti pergi carilah hak cerdik pandai depa ni. Suruh tengok. Dia akan keluarkan 3 anak panah. Nah, 3 anak panah ni, anak panah yang pertama ditulis lakukan. Anak panah yang kedua tak boleh lakukan. Anak panah yang ketiga tak tulis apa, kosong. Maka dia akan lemparkan anak panah dia tu. Nah, dia lemparkan ketiga-tiga anak panah. Dia akan cabut satu. Hal keadaan mata dia tertutup. Bila dia cabut satu, dia akan tengok tulis apa. Dia tengok tulis apa, dia nanti kata apa? Tak boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Kalau boleh, dapat hak boleh. Kalau dapat kosong hak tak tulis apa, buat lain. Cabut lagi. Ni dia kata panggil cabut undi. Okey, itu jahiliah. Islam ada tak? Dalam Islam ada. Apa dia tindakan kita? Istikharah. Kita ada tindakan kita. Kita istikharah. Tanya Allah. Nak kahwin dengan siapa-siapa. Masa duk tunggu orang main Minang tu, siapa tak main Minang? Contoh. Bila dah main tu ramai pula. Aku nak ambil yang mana satu yang berkenan di hati. Yang berkenan di hati. Tengok tak pernah. Buat macam mana? Istikharah. Tanya siapa istikharah tu? Tanya Allah. Okey. Maka dalam istikharah tu, ulama-ulama meletakkan boleh cabut undi. Yang tu kita bukan tanya kepada jin. Kita bukan bertuhankan kepada syaitan. Kita tanya Allah. Nak cenderung hati kat mana? Tunggu mimpi tak mimpi. Tunggu bila lah nak main ikut mimpi. Kata guru saya. Tok guru lah beritahu. Mak kahwin dengan siapa-siapa? Istikharah lu. Saya kata, Ustaz 3 hari dah habis. Tak ada mimpi, tak ada. Ustaz dia kata, buat 7. Bila buat 7 tak ada juga. Tu yang dia kata, cuba buat macam orang duk cabut kut tu. Gulung, tak bos dia dah. Kalau dia tak main petunjuk, tengok mana yang satu tak boleh. Cabutlah. Maka cabutlah. Cabut tu, tak usah cabut banyak-banyak kali. Dia kata, hang cabut sekali sudah. Bila hang cabut sekali, sudahlah. Pasal dah buat 7 kali. Tapi, kalau nak daripada awal, buat hari pertama, kedua, ketiga. Tak ada lagi petunjuk. 4, 5, 6, 7. Buat sampai 7. Kalau 7 pun tak ada lagi, buatlah hari-hari. Ikut-ikut lah. Sampai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak dinamakan azlam. Okey? Sebab kita tanya siapa? Kita tanya terus kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tak dipanggil azlam. Tapi kalau kita pergi tanya makhluk manusia, dia melempak dengan cara begian. Begian. Ni dalam telekkan aku, dia ni tak bagus. Dia ni tak boleh. Pasal apa? Ni bulan ni tak boleh ni. Bulan ni bulan sakit. Kan dulu-dulu dia pun tak bagi kahwin bulan Safar. Bulan Safar, bulan penyakit.
Tak pasal-pasal bulan Safar dia kata bulan penyakit. Hang yang berpenyakit, hang tuduh bulan tu yang pula sakit. Kan ada kan dulu yang sampai ada mandi Safar. Mandi Safar tu buang siai. Ada dilakukan oleh umat-umat jahiliyah satu ketika dulu. Kata Allah, zalikum fisq. Depa ni kata Allah Ta'ala, orang yang buat macam tu, yang duduk menggunakan telek-telek nasib ni, duduk tengok ke depan nak jadi apa, hang nak kahwin dengan siapa, hang nak kerja apa, hang akan jatuh apa-apa ke dana kalau hang buat begini, hang jangan lawan kalau hang buat begini-begini. Kan? Mereka itu fasik. Apa dia fasik? Orang yang rosak. Orang ni dipanggil orang yang fasik ni syirik aqaid. Ini dinamakan syirik akidah. Syirik i'tiqadiyah. Syirik pada akidah, pada kepercayaan dia. Rupanya dia percaya, itulah aku dah kata dah. Tak usah nikah dengan kawan tu. Hang nak nikah juga. Tengok jadi apa dekat hang? Zalikum fisq. Kata Allah. Depa ni orang yang fasik. Fasik yang tahap mana? Fasik sampai kepada syirik. Syirik i'tiqadiyah. Syirik i'tiqad. Nama bucak lain. Bahkan mungkin boleh terkeluar daripada agama Islam. Habislah. Selesai dah cerita. Pasal bab yang diharam-haramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berhenti seketika ayat. Ayat ni berhenti seketika. Bukan sambung terus. Maksudnya saya ni tak tahuan ni. Bila dia berhenti seketika, sampailah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan baik. Ini pendapat ulama mengatakan Nabi bawa 10,000 orang di kalangan muslimin mengerjakan haji pada tahun ke-10 Hijrah. Nabi bawa pergi ke mana? Nabi bawa pergi ke Mekah buat haji yang terkenal dengan nama Haji Wada. Haji selamat tinggal. Dalam yang demikian tu, ketika mana tahun itu adalah satu tahun yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari Arafah jatuh pada hari Jumaat. Hari Arafah jatuh pada hari Jumaat. Bermulanya waktu wukuf di Arafah iaitu pada tergelincir matahari. Masuknya waktu zuhur. Nabi pun naiklah di atas satu batu yang berada di kaki Jabal Rahmah. Dia lembah sikit, di situ ada lembah air. Nama dia Wadi Uranah. Wadi Uranah. Ketika tu baru turun ayat ni yang kita nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinakum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil ism fa innallaha ghafurur rahim. Baru turun ayat tu. Lama jarak dia? Lama juga jarak. Baru turun. Ni awak dia main sambung. Ni pasal apa dia main sambung? Allahu Akbar. Ni semua kerja Allah. Ni semua kerja Allah. Okey. Jadi bila dah Allah baca semua tentang benda-benda yang diharam, Allah Ta'ala sebut orang-orang yang fasik, orang-orang yang rosak akidah dia, kena mengucap balik kalau tentang pembuat tu. Jadi jangan risau dah Muhammad. Habaq terus kat depan. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Bila hamai di Mekah, hang bagi tahu dekat orang-orang Mekah, benda ni tak boleh buat. Benda ni haram makan. Benda tu tak boleh sentuh. Jangan rasa bimbang, jangan rasa takut lagi. Pasal apa? Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinakum. Iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru. Orang-orang kafir kata Allah dah putus asa
Untuk apa dah kata? Untuk menarik kamu. Mereka takkan boleh buat apa dah, kata Allah. Inilah dipanggil pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-9, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bawa jemaah-jemaah Islam daripada Madinah buat haji. Nabi tak masuk. Nabi kata kepada Abu Bakar, untuk segala jenis berhala yang berada di atas Kaabah, dalam Kaabah, di atas Bukit Sofa, di atas Bukit Marwah, buang semua. Tahun depan aku pergi. Rasulullah pemai. Nah, bila Rasulullah hadir beramai-ramai, di situ Allah Ta'ala turunkan ayat ni, jangan bimbanglah wahai Muhammad. Habaklah kat mereka. Yang ni boleh makan, yang ni tak boleh makan, yang ni haram, yang ni tak patut, yang ni ada yang boleh, ini ada beberapa syarat yang boleh. Paling semua. Jangan takut dah dekat siapa, kerana kata Allah, hari ni orang-orang kafir dah putus asa dengan kamu. Mereka tak boleh buat apa dah. Mereka tak boleh tangkap, nak seksa hampa lagi dah. Nak bunuh hampa, nak sembelih, nak ikat hampa, tak boleh. Sebab hari ni aku nak halau mereka keluar daripada tanah haram. Ha? Jadi, berani tak? Itu kata Allah Ta'ala nak. Fala takhshawhum, jangan takut kat mereka. Wakhshawni. Sebenarnya di situ ada nun, ya. Nah, boleh kita baca dengan wakhshawni. Tapi di situ ditulis nun saja dan dibariskan dengan baris bawah. Nun di situ nama dia nun lil wiqayah. Nah, nun lil wiqayah dihazabkan ya mutakallim kerana nak menyedapkan bunyi wakhshawun. Itu cerita pasal nahu saja cerita. Okey. Kata Allah, takut kat siapa? Takut kat aku saja. Al-yawma akmaltu lakum. Baginda pun membaca terus ayat ini. Yang mana yang bermaksud pada hari ini. Akmaltu lakum. Kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kamu dinakum. Agama kamu. Apa dia agama kita? Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan kepada kamu nikmati, nikmat aku. Apa nikmat paling besar Allah Taala bagi kat kita? Al-Quran. Tulis kat situ nah. Kau lagi baca seorang-seorang, apa dia nikmat ni nah? Nikmat yang paling besar Allah Taala bagi dekat kita Al-Quran. Wa raditu lakumul Islam nah, dan aku redha kata Allah Islam kepada kamu itu sebagai agama. Jadi termaktublah dengan sepenuh hati, penuh keyakinan dalam diri kita, agama di sisi Allah ialah agama Islam. Ha? Faman turra fi makhmasatin, kata Allah Subhanahu wa taala lagi, barang siapa yang terpaksa pasal apa? Waktu dia terlampau lapar sangat, ha? Ghairu mutajanifin, benda masa tu tak ada apa nak makan. Dah sampai zaman kebuluran. Tak ada apa nak makan. Dia bukan saja-saja nak makan, tapi dia tak mampu. Nak pergi cari lain, memang tak ada apa. Yang ada di situ, darah yang mengalir. Yang ada di situ, binatang yang mati tercekik. Yang ada di situ, binatang yang mati jatuh daripada tempat tinggi. Yang ada di situ, binatang yang kena bom. Sementara binatang yang halal, tak ada nak makan. Yang ada di situ, babi. Tak ada benda nak makan. Yang halal dia makan. Maka kata Allah, ghairu mutajanifin li'if. Tak dikira berdosa. Kalau tak makan, mati. Tu yang ada yang makan orang pun ada. Nah? Makan orang yang dah mati. Kawan dia dah mati. Dia kalau tak makan kawan dia yang mati tu, dia akan mati juga. Menyelamatkan nyawa itu wajib. Jadi dia kata, kena makan jugalah. Dia pun kira lah kawan tu sikit-sikit. Makan bukan kerana nak seronok, nak kenyang. Kalau aku memang duk teringin lama dah. Duk tengok betis dia gebu-gebu. Bukan kerana teringin nak makan, tapi makan kerana nak menyelamatkan nyawa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sini, ghairu mutajanifil is. Ketika ni taklah dianggap berdosa, tak dianggap berdosa. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Taala itu Maha Ghafur. Apa maksud ghafur? Pengampun. Lagi Maha
lagi Maha Penyayang. Okey. Saya nak kembali kepada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun selepas Nabi selesai membaca wasiat terakhir baginda yang saya kata dia naik di atas batu di Jabal Uranah dalam keadaan baginda memakai ihram. Nabi tutup sebahagian badan dia, itbaq yang ada di atas tu dia tak itbaq kan. Dia tutup bahu dia, di keliling batu yang Nabi berdiri itu adanya para sahabat yang al-awwaluna sabiqun, yang awal-awal masuk Islam, sahabat-sahabat yang rapat, yang hawariyun, semua ada di kaki-kaki Rasulullah sedang duduk. Nah, jadi turun ayat ni. Al-yawma akmaltu lakum. Nabi baca. Menangis Abu Bakar As-Siddiq semahu-mahunya. Disebutkan Abu Bakar menangis, basahkan ihramnya, basah janggutnya. Keadaan Abu Bakar ini menghairankan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ayat ni ayat kemenangan. Wahai Abu Bakar, ayat ni ayat kemenangan. Cerita tentang hari ini Islam dah bebas. Masuklah dalam agama Islam. Siapa-siapa pun tak boleh tangkap kita, bunuh kita, zalimi kita. Kita kena takut dekat Allah saja. Tak boleh takut dekat orang kafir. Yang hang teriak pasal apa Abu Bakar? Inilah jawab Abu Bakar. Dalam esak tangis dia kata, kalau Islam dah sempurna, orang-orang Islam dah boleh bebas beragama, maka Allah Ta'ala akan ambil daripada kesempurnaan yang dihantar tu. Apa kesempurnaan yang dihantar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermakna ayat ni turun 80 hari lepas daripada tu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lepas 80 hari ayat ni turun. Okey. Di antara petikan saya baca serta perempuan pernah dengar petikan khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dah habis, saya ambil masa sikit boleh? Petikan daripada wasiat terakhir Nabi di Wadi Uranah di kaki bukit Jabal Rahmah yang mencetuskan tangisan yang teramat sangat. Masa mula tu orang lain tak menangis lagi. Abu Bakar seorang yang menangis. Tapi lepas Nabi baca ataupun sambil Nabi membaca wasiat dia ni, barulah sahabat-sahabat berasa, rupanya kata-kata yang dia duk kata ni adalah di antara peninggalan yang terakhir. Yang dia memang mati tak main dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW lepas dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat ke atas baginda SAW. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini suci, anggaplah jiwa dan harta setiap Muslim itu suci. Kembalikanlah harta yang telah diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Jangan kamu sakiti sesiapa agar kamu tidak disakiti. Ingatlah, sesungguhnya kamu akan menemui Tuhanmu dan dia akan membuat perhitungan atasnya. Dan di atas segala amalan kamu. Wahai manusia, Allah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba terbatallah mulai sekarang. Berseterulah kamu dengan syaitan. Kata lagi Nabi SAW. Demi keselamatan kamu berseterulah dengan syaitan. Kerana sesungguhnya dia telah berputus asa menyesatkanmu dalam perkara-perkara besar. Dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu,
Mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Mereka berhak diberi makan. Mereka berhak diberi pakai dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah dengan mereka. Kerana sesungguhnya mereka itu teman dan pembantumu yang setia lagi lemah. Dan hak kamu ke atas mereka, iaitu mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang asing selain daripada kamu di tempat kediaman kamu. Dan mereka itu dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarkanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu apakah aku akan dapat lagi bersama kalian seperti ini. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudahku. Dan tidak ada lagi umat sesudah kalian. Taatilah dan sembahlah Allah. Laksanakanlah solat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Bayarkanlah zakat kalian dengan sukarela jika kamu mampu. Tunaikanlah haji di Baitullah jika kamu berkemampuan. Taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Nescaya kalian akan masuk surga yang disediakan oleh Rabb kalian. Wahai manusia, kamu semua sama di sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih di atas yang lain, kecuali yang bertakwa dan yang beramal soleh. Wahai manusia, ingatlah kamu, di mana kamu semua akan menghadap Allah satu hari nanti, untuk dipertanggungjawabkan di atas segala yang kamu kerjakan. Oleh itu, berusahalah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar di atas landasan kebenaran. Selepas ketiadaanku nanti. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul sesudahku. Selepas ketiadaanku, tidak ada lagi rasul yang akan datang selepas ketiadaanku. Tidak akan ada lagi umat yang akan lahir selepas kamu. Tidak ada umat yang baru. Oleh itu, nilai dan fahamilah dengan betul-betul kata-kataku ini. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Gigitlah dengan geraham kamu, yang sekiranya kamu berpegang teguh dengannya dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Wahai manusia, hendaklah orang yang mendengar ucapanku pada hari ini menyampaikan kepada orang yang lain yang tidak hadir pada hari ini. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku ini dari mereka yang terus mendengar dengan telinga daripada kalamku ini. Lalu baginda Nabi SAW mengangkat jari telunjuk ke langit, kemudian mengarahkan kepada sekalian umat-umat yang berada di hadapan. Saksikanlah ya Allah. Saksikanlah ya Allah. Saksikanlah ya Allah. Telah ku sampaikan wasiat ini kepada mereka. Lalu dibacalah ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin li its fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Demikianlah petikan daripada wasiat baginda SAW yang ditinggalkan untuk kita umat Islam menjadi renungan. Bersama-sama kita merenung, beramal, mentaati
mengikuti dengan sungguh-sungguh. Tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul selepasnya. Kata-kata ini diambil pakai oleh puak-puak Nasrani mengatakan Isa mati. Dia takkan hadir dah sebab tak ada Nabi dah selepas wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya Nabi Isa alaihi salam bukan sebagai Nabi. Datang dia sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia diberi penghormatan untuk mengimamkan solat zuhur. Waktu dia sampai dalam Masjidil Aqsa, dia diberi penghormatan oleh Imam Mahdi. Jadi imam solat zuhur dan dia buat isyarat kepada Imam Mahdi, kamu yang lebih aula kerana kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku nak ikut jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka ulama mengatakan dia datang bukan sebagai nabi tapi dia datang sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kemudian daripada nabi. Lahir dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara hikmah kenapa ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah bukan diturunkan di Madani tapi diturunkan di Maki. Turunkan di Mekah. Faham no? Nah, kita selesai dulu ayat yang ke-3 insya-Allah taala. Andai ada rezeki, ada umur, minggu depan kita akan sambung perbincangan kita ayat yang ke-4. Wallahu a'lam. Ada soalan ke nak tanya? Ya, saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang binatang yang halal tapi menjadi haram jika dipukul, ditokok kepalanya. Bagaimana dengan ikan ya Ustazah? Okey, baik. Baik, terima kasih. Ada seorang. Nama apa yang bertanya ni? Vanessa Ustazah. Vanessa. Nah? Anak. Okey, dia bertanya tentang macam mana binatang yang mati ditokok. Kan mati digigit. Mati digigit, lepas tu dah jadi bangkai. Halalkah dimakan? Kadang kita tengok, kita beli ikan. Ikan tu dia kena gigit di kepala. Putus kerat. Mati dia. Dia jadi bangkai. Boleh makan tak? Nak tanya anda depan saya ni. Boleh makan tak? Boleh. Kerana apa dia boleh makan? Sebab dia bangkai. Ya, dia bangkai ikan. Vanessa nak? Dia bangkai ikan. Bangkai, dua jenis bangkai yang boleh dimakan. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Okey? Jika ditokok kepalanya Ustazah untuk walaupun ditokok kepalanya. Walaupun ditokok kepalanya. Boleh dimakan. Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan. Silakan Puan Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu-satu dulu. Okey. Minum. Okey, baik. Terima kasih nak. Ini di antara kisah masyhur tentang darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi berbekam, Nabi suruh Zubair Awam, Abdullah bin Zubair pergi buang. Waktu dia bawa bekas darah bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak buang, tiba-tiba bumi terbelah. Bumi terbuka. Tak ada nak korek lubang, bumi dah terbuka. Bumi nak telan darah Nabi SAW. Lantas berfikir dia ketika ni. Kalau bumi yang ghairil aqil, yang tak ada akal, nak telan darah Rasulullah, kenapa aku yang berakal tak makan? Tak minum darah Rasulullah. Walhal kalau kita nak ikut darah tu haram dimakan. Tapi kenapa dia boleh makan? Itu dia minum.
darah Rasulullah. Bila dia mai kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, hang buang tak? Dia diam. Bila dia diam, tahulah Rasulullah dia ingkar atas satu perintah. Ini dia makan. Bila dia makan, Rasulullah kata celaka. Adakah Rasulullah laknat dia? Tak. Dalam perkataan celaka tu, mengandungi jasad dia tu haram dimakan oleh api neraka kerana masuk dalam jasad dia itu darah suci Nabi SAW. Dan untuk umat yang terkebelakang kita, yang terkemudian, haram memang celaka. Hampa kalau makan memang celaka sungguh. Celaka boleh kata orang. Nah, pasal memang tak boleh. Untuk Abdullah bin Zubair ketika itu dibolehkan sebab dia menyaksikan satu mukjizat yang amat besar. Maka dibolehkan pada dia. Dicelakakan jasad dia, kulit dia, daging dia daripada neraka jilat. Nah, untuk kita tak boleh. Okey. Soalan kedua insya-Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Angka yang paling dia suka 7. Kan? Okey, baik. Kenapa Allah Ta'ala dia suka ganjil? Kan? Okey, saya nak petik satu hadis Nabi SAW. Inna Allaha witr yuhibbul witr. Ha? Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala itu witir. Apa maksud witir? Ganjil. Yuhibbul witr. Suka kepada benda-benda yang ganjil. Dia tu dah ganjil maksudnya tunggal. Ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia suka pada angka-angka yang bersifat ganjil. Kenapa 7? Tawaf 7, sa'i 7, melontar 7. Kan? Kenapa 7? Yang banyak digunakan di dalam ibadah kita membuktikan ketaatan kepada Allah. Kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, angka 7 itu adalah angka yang paling banyak. Bukan Allah Ta'ala tak pandai kira. Tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita yang dikatakan 7 petala langit itu bukan ada 7 lapis sebenarnya. Yang dikatakan 7 petala bumi, bukan bumi itu ada 7. Tetapi adalah bilangan yang terlalu banyak yang tak sampai otak kamu menghitung. Ketika mana kamu melakukan tawaf 7 pusingan, pada perkiraan kita umat yang lemah, kita kira 7. Di sisi Allah Ta'ala, tawaf kita itu adalah satu angka yang tak terhitung banyaknya nisbah pahala yang dianugerahkan. Begitu juga sa'i. Dari Safa ke Marwah, 7 kita pusing pada perkiraan kita. Di sisi Allah Ta'ala, bukan lagi 7. Bahkan perkiraan yang tak terhitung di pemikiran kita. Kan akal kita ada sampai tak boleh fikir. Itulah perkiraan 7. 7 yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran ni, 7 yang kamu tak boleh kira. Sampai kepada angka yang hampa tak reti nak kira. Allah boleh kira. Allah Maha menghitung. Allah ya hasib. Allah Maha menghitung. Dia boleh menghitung. Banyak mana. Tapi dia suruh kita buat 7. Sebab dia nak bagi pahala yang tak terkira-kira. Banyaknya tidak ada pahala yang lebih besar melainkan surga. Maka buatlah 7. Nah, itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh puan? Sekadar yang termampu saya sampaikan. Okey, ada soalan lain? Subhanallah. Okey, baik. Kita sembelih kerbau ataupun lembu. Tengok, kita elak belah perut dia, dalam perut dia ada anak. Boleh tak makan? Boleh. Boleh makan anak dalam tu. Sebab dia mati dengan sebab kita sembelih mak dia. Dia mati, kita tak sembelih dia lagi. Tapi dia mati, mak tu berhenti menafas. Boleh tak kita makan dia? Boleh dimakan. Nah, tengok-tengok ada anak kan. Kita pun tak scan, no. Sembelih terus tidak scan dululah tengok. Tak sangka. Dia ambil kiasan ketika mana kita belah perut ayam ada telur. Telur tu boleh makan. Nah, dia termasuk di antara benda yang duduk di dalam. Boleh makan. Walaupun dah mati.
Ya. Apa dia? Oh, belangkah. Belangkah boleh makan. Belangkah ni binatang yang hidup di dalam laut. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebarang jenis binatang yang hidup di dalam laut, semua halal dimakan. Tapi Imam Hanafi tak bagi. Nah, Imam Hanafi tak bagi makan. Tapi Imam Syafi'i kata, makan. Apa jenis hang jumpa dalam laut, makanlah. InsyaAllah boleh. No? Okey, baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang bertanya? Ju. Ha? Ju. Ya, silakan Ju. Saya nak tanya yang pasal ikan lengat tu kan. Ada setengah orang kata ikan lengat tu kita haram kita makan sebab dia bercampur masa rendam tu bercampur dengan garam, dengan tahi dengan perut dia lah kalau yang tak buang perut lah. Betul tak Ustazah? Okey, baik. Ikan temenum lengat. Nah, sahabat kita bertanya berkenaan dengan ikan temenum lengat. Kalau dia lengat, dia bersiang dulu, dia buang perut, dia buang najis daripada perut ikan tu. Kan? Lepas tu dia lengat. Boleh makan? Boleh. Tapi kalau dia lengat sekali dengan najis yang ada di dalam perut tu, boleh makan? Tak boleh makan. Sebab dia dah masak. Berbeza dengan bangkai ikan yang belum dimasak. Nah, dia punya najis tak bercampur dengan daging dia, dengan isi ikan tersebut. Jadi, masa tu belum dimasak, boleh makan. Bila dah dimasak, dengan segala jenis tahi dia, perut dia, najis, darah-darah dia tu, masak sekali. Jadi sebati. Maka kita, orang Islam, tak boleh makan. Tak boleh dimakan sebab dia dah bersebati dengan najis dia. Apa beza? Yang ni dah dimasak. Yang ni belum. Okey? Yang ni belum dimasak. Yang ni dah dimasak. Faham no? Ya. Gelama masam. Kan? Okey. Gelama masam tu dibuat kering. Kan? Dibuat kering, dia nanti peram. Bila dia peram, mengambil satu masa yang lama. Memang dia bercampur lah dengan isi dia tu, bercampur dengan darah. Sebab biar dia peram masa yang lama. Kalau orang yang buat kering tu, dia bersiang siap-siap, boleh. Boleh. Tu sebab tu, dulu kalau waktu jahil tu, kita makan segala. Orang jual ikan lengat buah dalam raga penapis dia tu, makan. Sedap tu lah. Makan najis. Gelama masam tu. Mereka peram dengan najis-najis dia. Bila ambil masa yang lama dia duduk peram dia tu, dia akan bercampur. Segala najis-najis dia tu dengan isi dia. Dapat kat kita goreng. Makan punya sedap lah makan. Tapi dia najis. Umpama kita makan najis. Apa hukum memakan najis? Haram. Itu dia. Itu dah jawapan dia. Kecuali. Okey, ada pengecualian. Ikan bilis. Ikan bilis tak apa. Boleh nak? Tidak jenuh lah kau tu nak bersiap ikan bilis. Halus merumi-rumi tu. Ikan bilis tak apa. Diharuskan. Okey. Ya, Kak Faridah. InsyaAllah. Satu-satu. Okey, katak. Berkenaan dengan katak. Bolehkah katak itu dimakan? Baik, kita tengok. Kita tengok pada kejadian si katak. Katak. Kalau lalu makanlah. Dia di antara binatang yang hidup di dua alam. Darat pun hidup, air pun hidup. Dan diletakkan dia sebagai binatang yang makruh. Kalau kita tengok dari segi pemakanannya, dia tak makan bangkai. Dia makan nyamuk. Dia makan nyamuk. Dan apabila kita nak makan dia, nak tangkap katak ni, hidup-hidup tu, nak bagi mati, jangan sampai dia mati jadi bangkai. Kena sembelih.
Kau rasa nak cari lehat kata tak senang? Kan? Tang mana lehat kata ni duduk kan? Okey. Dia tak boleh bagi mati. Dia tak boleh tunggu-tunggulah dia mati. Bila dia mati dia jadi bangkai haram. Bila nak makan hidup-hidup kena sembelih. Tu je jadi musyaqqah tu. Susah payah. Takkan nak pijak kot. Kan? Itu cerita dia. Dari segi istilah kata. Tapi boleh atau tidak? Boleh. Ada orang buat ubat penat. Katak hak warna hijau tu. Orang buat penat. Kan? Buat macam mana? Okey, ni cara kata nak makan jugalah katak. Katak dia, bukan katak dia. Dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Niat sembelih Kan cari lehat dah tak jumpa. Pang bagi dengan bertun. Tema. Bismillahirrahmanirrahim. Pang bagi. Makan. Boleh? Nah, dibolehkan. Tapi itulah musyaqqah lah. Okey. Kedua. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan akikah kambing. Nah, sunnah. Sunat akikah tu dah, ibadah akikah tu sunat muakkad. Kemudian nak ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda nanti bagi tahu, jangan dipotong-potong kambing tersebut. Itulah yang orang duk panggang sekok-sekok tu. Jangan dipotong-potong tulang tersebut ketika mana kita berakikah. Nah, dilapah ambil isi dia sahaja. Okey, apa dia kelebihan dia? Kerana nak menunjukkan kan kambing tu kecil. Seekor kambing yang telah pun diakikahkan lalu ditanam dengan tulang-tulang dalam keadaan sempurna, dia akan bangkit menjadi kenderaan. Habis yang lembu share 7 orang gimana cerita? Kan? Entah yang share 7 orang. Kalau tak potong tak boleh. Kambing tak apa. Sebab dia kecil. Kalau lembu, maka disuruh kita potong untuk diagih-agihkan. Kambing kalau boleh. Kalau boleh. Bukan syariat Jangan potong. Sembelih saja. Kemudian tu yang orang buat kambing golek tu. Sebab nak ambil pahala sunat. Dengan tidak dipotong tulang berulang kambing tersebut. Sunat saja, okey? Ya. Wallahu a'lam 10.30 dah tu. Maaf Assalamualaikum Ustazah, satu soalan Ustazah. Okey, sila seorang-seorang lagi sahabat Google Meet saya rahaikan. Silakan. Okey, yang macam akikah tu kan, kalau kita sembelih, lepas tu kita masak, lepas tu kita bagi sedekah, macam mana pula tu? Okey. Berkenaan dengan akikah. Kalau daging akikah ni kita nak bagi kat orang sunat, kita masak dulu. Dan Rasulullah kata masak manis. Jangan pergi buat sekawa kambing pula, kan? Yang ada manis-manis sikit, kan? Jadi sebaik-baiknya akikah ini, katalah kita nak potong. Kita potong, kita masak. Contoh, masak kurma kambing. Masak gulai kambing. Dan yang sama waktu dengannya. Kemudian sunat kita agih-agihkan. Bagi seorang sikit rasa. Disunatkan. Kalau tak mau bagi tak apa. Tapi kok takutlah makan seorang tak habis. Sunat dapat pahala. Bersedekah. Kita agihkan daging akikah tersebut. Dalam keadaan daging tu dah siap dimasak. Itu yang terbaik. Tapi malah nak masak. Aku segan lah nak masak. Pergi bagilah lagi dia pandai-pandai masak. Boleh tak? Ya boleh. Boleh terpulang pada kita. Kalau tulang tu kalau kita potong masak sekali pun boleh? Ya boleh. Okey, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Okey dah? Dulu saya ada mesyuarat ni sebenarnya pukul 11 lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najina minal qawmil zalimin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Ya arhamar rahimin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat. Allahumma ansur lil mu'minina wal mu'minat fi Filistin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi Gaza. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi dunya wal akhirah. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat ala qaumidz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semuanya. Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih Ustazah. Sallallahu. Terima kasih semua sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sahabat. Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Ustazah Hasiah ni bab dia kan duk pusing ni belah-belah sini tiap-tiap hari. Hari ni Masjid Lim ni kira dia popular lah lepas ni. Hari ni dia bab kambing. Patutlah orang duk buat kambing korban kekah.